Hai, pada episod ini kita bersama Ustaz Rafi'i bercerita tentang industri pengurusan jenazah dan pengalamannya dalam bisnes pengurusan jenazah dan sebagai pengurus jenazah. Ustaz Rafi'i adalah pengerusi NGO Pertubuhan Skuad Pengurusan Jenazah Malaysia SPJM, pengerusi Nur Fatah Group, pengetua Tahfiz Nur Fatah, dan dalam episod ini banyak pengalaman yang rare dikongsi oleh beliau termasuk kisah-kisah aneh waktu mengurus jenazah. Enjoy dan harap episod kali ini dapat memberi ilmu yang menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, kita nak tanya sedikit soalan lah dengan Ustaz. Boleh. Boleh Ustaz perkenalkan diri? Ustaz Rafi'i, nama penuh dan juga Ustaz sebagai apa? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Rafiuddin bin Zainal Rashid, selaku pengurusi sebuah NGO Pertubuhan Skuad Pengurusan Jenazah Malaysia SPJM, dan juga sebagai pengurusi bagi syarikat Nur Fatah Group dan pengetua di Mahat Tahfiz Nur Fatah di Taman Melawati. Okay. So Ustaz, nak tanyalah sebelum kita tanya pasal skuad pengurusan jenazah SPJM ni, nak tanya Ustaz lah, kenapa Ustaz tubuhkan SPJM ni? Baik. Saya terlibat dalam pengurusan jenazah ni sejak daripada tahun 2003. Waktu tu saya masih sekolah lagi. Ketika itu saya dalam sebagai tok siap muda lah. Jadi disebabkan keperluan masyarakat ketika itu, sebab tak ramai anak muda ataupun tak ada anak muda yang terlibat dalam pengurusan jenazah. Jadi selepas saya habis belajar, saya pun dah mula bekerja sebagai seorang guru. Saya melihat banyak pihak yang masih manggil saya. Keperluan tu ada. Dan saya telah menganjurkan beberapa kursus sebelum ini, tapi tak dapat nak menarik minat anak muda lah, sebab kerana tak berani, takut. Sehinggalah saya buka NGO ni pada tahun 2017. Saya bukan hanya mengajar, bahkan mengajak mereka, membimbing mereka dalam pengurusan jenazah di hospital. Jadi dia orang boleh terus take action, terus dapat menguruskan jenazah secara real. Dan itulah matlamat kita. Dan SPJM terus berkembang sehingga ke hari ini, Alhamdulillah. Sebelum Ustaz tubuhkan SPJM, Ustaz ada tubuhkan apa-apa company ke untuk finance SPJM ni? Sebelum saya SPJM ditubuhkan tahun 2017. Sebelum itu tahun 2012 saya telah membangunkan sebuah company enterprise di bawah nama Nur Fatah Training and Consultancy, sebuah syarikat yang fokus kepada training untuk motivasi dan keagamaan, dan juga latihan daripada sudut pengurusan jenazah. Dan di situ juga kita telah memulakan rekrut untuk pengurusan jenazah di peringkat syarikat lah, yang mana setiap orang yang nak perlukan perkhidmatan kami akan kenakan charge, dan sekiranya mereka tak mampu, kita akan bantu mereka tanpa menggunakan charge. Okey. So nak tanyalah, apa perbezaan SPJM ni dengan pengurusan jenazah di surau-surau dan masjid-masjid? SPJM dan juga pengurusan jenazah di luar sama saja. Cuma dari sudut kelebihan kami ialah kita mempunyai rangkaian di seluruh negara, yang mana SPJM berada di setiap negeri dalam Malaysia, dan kita bergabung bukan sahaja dengan NGO yang lain, termasuklah masjid dan surau. Dan kita memberikan respon yang pantas dalam tempoh 1 hingga 2 jam. Kita akan sampai ke lokasi dan terus menyempurnakan jenazah, dan kita akan membantu waris 24 jam. Maknanya kadang-kadang dia telefon masjid pukul 2 pagi, tak ada orang yang respon, sebab mereka tak standby. Jadi SPJ ni ada orang yang tunggu. Kita ada operator yang menanti selama waktu 24 jam ikut shift, dan bila ada kes kita terus respon di mana saja. So macam apa yang Ustaz cakap tadi, yang Ustaz ada buat memandikan jenazah di hospital kan? So hospital apa je yang Ustaz ada macam, bukanlah cawangan, macam ada team dekat situ?
Kalau ikutkan di kawasan KL Selangor ni, di sekitar Lembah Kelang kami terlibat di semua hospital. Tapi secara khususnya di Hospital Serdang yang kami diberikan jadual lah dalam sebulan tu seminggu ataupun 2 minggu untuk kami bertugas. Selain daripada tu, kita terima panggilan daripada mana-mana hospital. Jadi memang panggilan tu sentiasa ada lah. Dan bila dapat panggilan, kita terus ke hospital, sama ada mandi di hospital ataupun dibawa ke tempat kami. Kami ada kontena pengurusan jenazah di setapak. Kat situlah kita mandi kafan, kemudian kita bawa lah jenazah ke tempat yang nak dituju. Oh, so SPJM ni dia uruskan jenazah dari awal sampai habis lah. Daripada awal kematian sehinggalah pengebumian kita laksanakan. Untuk kubur pula, kita akan aturkan kerana kami mempunyai senarai kubur-kubur di Malaysia. Yang mana ada kematian, kita akan terus hubungi pihak kubur untuk menyediakan kubur untuk jenazah. Paling jauh dalam negara tim ni pernah uruskan jenazah dekat mana? Kalau dalam Malaysia, kita hantar jenazah sampai ke Sabah dan juga ke Sarawak lah. Dan kami juga bukan hanya dalam negara, bahkan di luar negara pun kita terlibat dalam pengurusan jenazah. Oh, dekat luar negara contohnya? Contohnya, sekiranya rakyat Malaysia meninggal di luar negara, jadi pihak waris akan hubungi untuk dapatkan nasihat lah. Kita akan bagi advice macam mana nak uruskan jenazah tu di sana, sama ada nak ke bumi sana. Kita akan berurusan dengan pihak kedutaan sana dan juga pihak badan autoriti kubur sana. Sekiranya keluarga request nak bawa balik, maka kita akan susunkan dari sudut dokumentasi untuk bawa balik jenazah ke Malaysia. Oh, apa pengalaman Ustaz untuk uruskan jenazah di luar negara? Apa contoh negara yang Ustaz pernah uruskan? Setakat ni kita pernah berurusan dengan negara Asia lah, antaranya Singapura, Thailand, Brunei, Filipina dan juga Indonesia. Selain daripada tu, kita pun terlibat dalam misi baru-baru ni, misi pengurusan jenazah di Turki. Turki ketika gempa bumi baru-baru ni. Walaupun kami tidak terlibat secara langsung kerana faktor keselamatan, pihak berkuasa tempatan tak bagi kami terlibat, tapi kami menyaksikanlah macam mana proses daripada jenazah tu dikeluarkan sehingga dikebumikan. Saya dengar Ustaz dulu pernah buat dekat Asia, dekat Indon sekali kan? So Ustaz mesti pernah bekerjasama dengan rakyat Palu waktu gempa bumi di Palu. Cuba Ustaz ceritakan pengalaman Ustaz. Tahun 2018, ketika itu bencana tsunami di Palu, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah. Ketika itu saya terlibat dalam bencana tu. Asalnya kami merancang untuk bersama dengan NADMA, satu badan agensi bencana alam negara lah. Namun oleh kerana faktor hubungan negara, kerana Indonesia menghentikan bantuan asing, maka pihak kerajaan tak boleh nak hantar bantuan. Jadi kami bergerak atas kapasiti NGO, pergi ke Palu dalam keadaan bersendirian, dan kami maklumkan pada pihak berkuasa tempatan kami datang untuk menguruskan jenazah. Dan mereka menyambut kami dengan baik sebab katanya belum pernah lagi ada NGO ataupun mana-mana badan yang datang untuk menguruskan jenazah. Sebab yang datang selalunya nak hantar misi bantuan makanan, perubatan dan sebagainya. Pengurusan jenazah ni satu benda yang baru bagi mereka. Jadi kami diraikan, dialu-alukan kedatangan kami, disediakan kemah khas untuk kami, pengangkutan, makan minum semua lengkap sepanjang tu. Dan kami memang hanya memberi arahan saja cara melaksanakan jenazah yang mana dah reput di dalam tanah, macam mana nak kendalikan dan kebumikan macam mana. Kita keluarkan SOP saja. Okay, nak tanya Ustaz lah, ini bukan nak mengaitkan siapa-siapa atau ini bukan soalan untuk memburukkan mana-mana pihak, tapi kita just nak tanya apa pengalaman Ustaz dalam mengendalikan yang paling menyeramkan lah, pengurusan jenazah yang paling menyeramkan Ustaz pernah hadapi, yang Ustaz rasa macam terkejut sangat. Kalau ikutkan pengalaman seram, mungkin pada awal-awal lah. Seram tu bukan kerana kita nampak hantu ke apa, tidak. Tapi kerana perasaan lah, ya, kita takut duduk sendiri seorang-seorang dengan jenazah, keluarga tak sampai lagi. Itu biasalah, ya. Tapi kalau ikutkan pengalaman yang saya tak dapat nak lupa, saya melihatlah jenazah-jenazah yang baik, ya.
Antaranya jenazah-jenazah yang mana kita nampak raut wajahnya senyum. Senyum yang luar biasa, bukan senyum biasa. Senyum yang luar biasa. Dan bila kita tanya pada keluarga dia apa amalan dia dan sebagainya, mereka katakan yang dia ni orang yang istiqamah baca Quran, orang yang suka bersedekah, semua amalan-amalan baik yang diceritakan. Dan saya tak dapat lupakan ialah dalam pengurusan jenazah mangsa kebakaran Ittifaqiyah, ya, tahun 2017, yang saya terlibat secara langsung sebagai tim awal, tim pertama yang terlibat dalam pengurusan jenazah tu, menyempurnakan 23 jenazah syahid dan juga 2 orang guru lah yang terlibat tu. Dan itu pengalaman yang saya tak boleh lupakan, melihat kanak-kanak yang mati rentung, melihat suasana keluarga yang meratap, meraung. Dan perkara itu cukup memberi kesan yang dalam emosi saya lah. Bila mengenangkannya pasti akan sebab rasa. Itu antara perkara-perkara yang saya lalui lah sepanjang dalam pengurusan jenazah ni. Okay, contoh jenazah yang buruk, kita tak sebut nama lah, kita just nak orang ambil iktibar daripada video kita kan. Contoh jenazah yang buruk, Ustaz pernah jumpa yang macam mana? Yang tak bayar zakat ke, yang tak bayar hutang ke? Saya ketika melihat jenazah-jenazah yang agak mengaibkan, kita takkan tanyalah apakah perkara yang dia tak buat ke maksiat yang dia buat. Tapi cukup jadi iktibar lah. Antaranya mayat-mayat yang biasanya faktor alami lah. Dia meninggal 2-3 hari dalam rumah, maka perut dia mengembung, mata dia terkeluar menonjol, kan, bau busuk, mukanya berulat. Itu biasa, ya. Jadi kita pada keadaan jenazah yang demikian, pada orang yang mengenalikan tu, dia kena sentiasa husnuzon, sangka baik. Dia tak boleh kata ni mesti azab Allah, ni mesti ada benda perkara yang dia buat waktu hidup dulu. Jadi banyak orang terpengaruh dengan drama Melayu, drama TV kita. Asal nampak benda-benda pelik je, ni mesti waktu hidup dulu dia buat maksiat ke apa, kan. Kita diajar dalam Islam untuk sentiasa sangka baik. Ni kerana biasalah dah reput, jadi macam ni keadaan dia. Apa saja keadaan mayat, kita sangka baik saja. Urusan dia dengan Allah Ta'ala tu terpulang pada Allah lah, macam mana, kan. Jadi mengendalikan jenazah yang berbau, yang reput, yang tanpa kepala, yang dalam keadaan lidah terjeli, berulat, itu adalah satu perkara-perkara yang saya kaitkan dengan proses perebutan mayat. Itu adalah perkara yang lumrah. Ustaz pernah tak mengendalikan mayat yang keluarganya miskin? Adakah dia orang mampu bayar Ustaz ataupun dia orang tak mampu? Kalau yang tak mampu, macam mana dia orang nak bayar Ustaz? Jadi tujuan penubuhan SPJM ini antaranya ialah untuk membantu mereka yang kurang berkemampuan. Dalam setiap kes kami akan kenakan charge, mana-mana pun kita akan keluarkan bil lah. Maknanya macam satu kematian, katakanlah RM500, kita keluarkan bil pada waris untuk selesaikan. Dan sekiranya waris tu tak mampu, kita ikut pada kadar kemampuan dia. Dia kata kita boleh bayar 200 je. Okey, kita terima 200. Selebihnya akan ditaja. Okay, maknanya ditanggung oleh pihak syarikat ataupun pihak NGO lah, kita ada dana sumbangan orang. Sekiranya dia tak mampu langsung, 1 sen pun dia tak bayar, kita akan tanggung semuanya. Tanpa ada masalah. Kita tidak akan siasat latar belakang dia, betul ke waris tak mampu, kita tak siasat. Hanya berdasarkan pengakuan dia je. Dia kata, kita tak mampu Ustaz, tak apa, selesai. Jadi kita sempurnakan dan kita tidak mengambil charge pada awal. Biasanya kita akan bincang setelah selesai. Dah selesai pengebumian, kami hanya tunggu waris saja yang hubungi. Kami tidak akan hubungi dia, tanya bila nak bayar payment tak. Biasanya waris akan sendirilah datang call, dah 3 hari 4 hari, minta maaf lah, tak dapat bayar, tak settle lagi. Barulah kita bincang tentang kadar kemampuan yang boleh dibayar. So kalau macam tu, Ustaz ada tak pernah encounter atau macam kan perebutan harta di antara waris atau keluarga semasa kematian si mati? Ada juga berhadapan dengan kes-kes macam tu. Maknanya ketika dia dalam keadaan ayah dia masih ada di rumah baru meninggal, antara adik-beradik tu dah mula bergaduh sebabkan si abang misalnya jarang balik, tiba-tiba datang, kemudian memberikan rasa tak senang pada adik-beradik lain. Mungkin dia ni datang nak kerana harta dan sebagainya, kan. Jadi masing-masing berebut nak uruskan jenazah ayah dia, nak menunjukkan yang mereka ni lebih baik antara satu sama lain.
Jadi akhirnya terkeluarlah maksud sebenar kerana harta, kerana tanah dan sebagainya. Jadi kita sebagai orang luar hanya mampu menasihat je lah. Yang bagi tahu bahawa kesian pada ayah dia yang baru meninggal. Kalaulah dia hidup boleh tengok keadaan macam ni, tentu dia akan sedih, kecewa. Itulah mampu kita buat. Selebihnya terpulang pada mereka lah yang lebih tahu keadaan keluarga dia. So macam apa yang Ustaz lalui uruskan jenazah orang-orang yang tidak berkemampuan. Kalau jenazah orang-orang kaya, Ustaz pernah uruskan? Kerap juga kita berusaha dengan golongan-golongan elit, ya. Dan kita pengurusan sama saja, tak ada beza. Mungkin perbezaannya ialah dari sudut layanan daripada waris lah. Kadang-kadang waris ada yang request polis pengiring, ada yang nak bawa ke tempat-tempat yang bagi mereka mungkin sesuai untuk keluarga mereka, ke masjid negara contohnya, masjid wilayah. Padahal kat rumah ada masjid juga, dia nak special macam tu. Kubur pula nak kubur-kubur yang berdekatan dengan rumah, contohnya di kawasan Bukit Kiara, itu kawasan elit, situ je nak ke bumi. Jadi dan kadang-kadang berhadapan dengan orang yang berduit ni pun ada masalah jugalah. Dia kadang-kadang dia gunakan kuasa veto dia, padahal kubur tu bukan karya dia, dia guna pangkat dia. Tak dapat dia guna kabel lain sehingga dapat. Kadang-kadang benda tu menjadi ketidakadilan pada orang lain. Orang lain tak boleh ke bumi kat kawasan situ sebab tu bukan karya dia, tapi dia boleh kerana ada nama pangkat. Jadi tu benda-benda yang biasa kita berhadapan lah, tapi tidaklah semua. Ada juga mereka yang dalam keadaan tak kisahlah, yang penting sempurna arwah ni, tu dia serahkan bulat-bulat pada kita. So maksudnya kalau orang kaya dengan orang miskin, dua-dua still ada masalah dalam pengurusan jenazah lah. Cuma masalah dia berbeza. Betul. So kalau nak tanyalah Ustaz, dua-dua akan ada perebutan harta juga ke, kaya dan miskin? Nak kata perebutan tu mungkin kerana taraf hidup yang beza, jadi cara mereka bergaduh pun berlainan lah. Mungkin nak kata bergaduh tu ada yang secara terang, ada yang secara memasam muka. Kalau dari sudut orang yang tak berkemampuan ni, biasanya setakat sumbangan dalam tabung yang orang bagi sedekah waktu kematian tu pun mereka rebut. Selalunya lah lepas selesai, anak-anak arwah akan tanya apa hukum duit tabung yang kita dapat daripada sumbangan orang ramai tu. Duit arwah ke duit siapa? Kita katakanlah itu duit waris, bukan arwah punya. Oh, abang saya ambil semua, dia tak bagi kat kami. Itulah antaranya perkara-perkara yang biasanya timbul lah. Duit khairat, abang dia tiba-tiba claim dulu, kan. Patutnya duit tu bawa kepada keluarga, agih-agihkan, tapi abang dia claim dulu. Itu dalam kalangan masyarakat yang mungkin kelas kurang berkemampuan lah. Bagi mereka yang berduit, kadang-kadang nampak mungkin di sudut educated lah, ya, pendidikan, taraf pendidikan dia menyebabkan mereka ni lebih berdisiplin, tak adalah macam nampak sangat ketara, ya. Cuma desas-desus tu adalah dekat belakang-belakang cerita, anak ni dah lama tak balik, ni balik tiba-tiba tanya pasal company bapak dia siapa nak urus, ladang dia siapa yang nak ambil alih. Benda-benda macam tu lah yang kita dengar, tidaklah secara terang-terang bergaduh depan orang. Dia lebih kepada cakap-cakap belakang. Okey. Nak tanyalah Ustaz, apa request paling pelik Ustaz pernah orang pernah request pada Ustaz, demand pada Ustaz masa nak uruskan jenazah? Walaupun bukan Ustaz ke atau orang lain, tapi dalam tim Ustaz juga. Nak kata request pelik tu adalah kot, tapi lebih kepada adat, mungkin adat cara pandangan dia orang lah. Dia nak air mandian mayat. Dan mandi mayat tu katanya nak ambil dalam segelas bekas, kan. Saya kata untuk apa? Untuk ubat badi mayat, kata dia. Ubat badi mayat. Saya kata ini bukan ubat badi mayat, ini lagi mendatangkan badi mayat, kan. Sebab tu penyakit kotor, kan. Jadi saya kata, habis macam mana kami nak buat, kata dia. Saya pun bagilah air penawar, kita bacakan ayat ruqyah sikit, bagi kat dia, kan. Sebenarnya benda-benda macam tu lebih kepada kepercayaan karut lah, ya. Selain daripada tu, ada yang minta tengok-tengok kalau arwah ni ada susuk ke apa ke, kan. Kita pun tengoklah keadaan mayat tu. Kalau tim saya yang kendalikan jenazah, saya selalu nasihatkan jangan usik apa-apa. Nampak pada badan mayat, biar je kita mandikan jenazah. Sebab takut benda tu akan terjadi pada dia pula. Kalau saya bergantung pada keluarga dia lah. Kalau dia kata minta tolong buang Ustaz,
Kita tengok keadaan tu, kalau kita berkemampuan kita akan buang lah. Jika tak mampu, biasanya kita akan nasihat waris buat sendiri ataupun kita biarkan saja. Wallahualam. Okay. Saya nak tanya Ustaz lah, sepanjang Ustaz menguruskan jenazah, selalunya jenazah yang macam mana yang Ustaz paling susah nak uruskan? Adakah jenazah di luar negara atau jenazah yang duduk dalam pedalaman ke? Apa berdasarkan pengalaman Ustaz, jenazah apa yang paling susah nak uruskan? Yes. Kalau jenazah yang kita nak uruskan ni, bila kita nak uruskan jenazah tak ada masalah. Dari sudut proses mandi kafan tu sama je. Cuma bezanya mungkin mayat tu sempurna, mayat tu reput, mayat tu terbakar. Tu je lah. Dan dia bukan satu masalah yang besar. Bagi saya, masalah yang besar ialah menguruskan jenazah warga asing. Sebab ia melibatkan kedutaan. Dan kedutaan ni pula nak melepaskan jenazah, sebab jenazah ditahan di hospital, dia berkait. Bila mati kat hospital kata kena dapatkan surat pelepasan daripada kedutaan. Berurusan dengan kedutaan kata kena dapatkan surat izin daripada waris. Kalau orang yang ada waris, senanglah kita nak hubungi, nak buat surat semua. Tapi kalau jenazah yang kosong, tak ada waris kat sini, dekat sana pun tak tahu mana waris dia, kena mencarilah. Kena cari maklumat lama dia. Kemudian kena minta pula surat daripada contohnya Indonesia, surat daripada keluarga dia mengatakan setuju ke bumi kat Malaysia. Kemudian dapatkan cop ketua kampung dia, hantar balik kat kita. Kemudian kita pula hantar pada kedutaan. Proses tu makan masa lah. Paling cepat pun dalam masa 8 jam. Ataupun paling lama pun kadang sampai seminggu, 2 minggu. Jenazah tu baru dapat dituntut. Itu kerana masalah dokumentasi lah. Kalau tak lengkap memang payah. Okey, kita yang akhir-akhir ni kita nak tanya soalan santai sikit lah. Tapi soalan ni dia lebih kepada pengalaman Ustaz. Lebih kepada kes yang pernah berlaku. Nak tanya, apakah pengalaman Ustaz dalam uruskan jenazah, pengalaman paling pelik, pengalaman yang paling macam, bukanlah nak kata seram, tapi dia macam, benda ni terjadi, kita memang kita nak bersangka baik, tapi dia macam sangat menakutkan sampai kita macam tak boleh, dia menjadi bualan cerita. Baik. Ada jugalah kejadian-kejadian pelik, antaranya mayat tiba-tiba bergerak, tiba-tiba bercakap. Atau ada juga, dia bukanlah dalam cerita Melayu ataupun buku mastika yang kita baca tu je ada, memang wujud. Namun benda itu kalau kita fikir dari sudut kepercayaan karut kita katakan mayat ini hidup balik lah, mayat ni seolah-olah tak tenang. Padahal tu adalah masalah keadaan sekeliling, faktor dia. Contoh macam mayat yang tiba-tiba bergerak, dia kerana keadaan terlalu panas. Contohnya mayat tu dalam perjalanan nak balik kampung, di tengah hari panas, dalam van, tiba pemandu kata nak berehat kejap, pergi kat R&R. Mayat ditinggalkan dalam van yang ditutup enjin, mati enjin lah, tak ada aircon. Maka mayat tu tiba-tiba akan berbunyi keranda, gang kata dah. Bukan sebabkan mayat terketuk, tapi kerana ereksi badan tu, bila dia dah mula dalam proses pengeringan, sebab dia kering, dia akan menegang urat dia. Itu memberikan reaksi spontan. Macam kita lah, kalau kena panas kita tu jatuh, itu kerana otak kita bagi isyarat. Tapi pada badan mayat, dia automatik kerana reaksi. Bila panas, ikan kalau kita goreng dia akan meringkuk. Itu faktor cuaca lah. Dan bila ada yang suara pula waktu mandikan jenazah, kan kita mandikan jenazah lelaki yang badan dia agak besar, tiba-tiba kita mengiringkan dia, keluar bunyi kata dia kan. Orang yang tak biasa dia akan takut, seram kan, larilah apa semua. Anak-anak arwah pun takut, kenapa arwah abah ni bercakap tiba-tiba. Saya katakan bukan dia bercakap, kita tekan perut dia, angin tu menolak kotak suara dia ni, tu yang keluar suara kan. Jadi tu antara perkara-perkara yang bagi orang pelik, tak pernah berlaku kan. Tapi itu adalah perkara yang biasa. Selain daripada tu juga ada juga mayat-mayat yang kadang-kadang kita uruskan jenazah dia berubah rupa dia. Itu biasa. Yang maknanya kadang-kadang Allah Ta'ala nak bagikan satu pengajaran pada kita yang hidup. Dia akan tunjukkan rupa jenazah tu, tapi bukanlah dalam keadaan bentuk kekal. Contohnya kalau kita tengok muka dia tukar jadi macam muka hitam legam kan, kekal sampai kesudah hitam legam, orang lain semua nampak muka hitam. Tak, dia sekali mas
Kita buka kain, tengok astagfirullahaladzim, kenapa muka arwah macam ni? Kita tutup balik. Bila orang lain datang tengok, muka dia kembali kepada asal. Sebab itulah antara adab kita nak tengok jenazah bagi orang yang tak biasa, jangan tengok terus muka. Tengok daripada kaki, naik ke lutut, sampai ke pinggang, sampai ke dada, selawat kejap, istighfar, buka kain, insya-Allah dalam keadaan wajah yang tenang. Kalau tidak kita terkejut. Bila terkejut tu yang kadang-kadang jadi macam badi mayat. Kata orang bukan badi mayat tu sebab mayat, tapi kita ni yang lemah semangat. Demam panas sebagainya. Allah Alam. Terima kasih Ustaz sebab banyak pengalaman Ustaz Ustaz dah share ni. So kita nak tanya jugalah tentang selain daripada pengurusan jenazah, pengurusan harta jenazah pula. So Ustaz rasa penting tak orang untuk uruskan harta sebelum kematian, sebab kita boleh tengok banyak sangat masalah harta ni selepas kematian jenazah. So apa yang Ustaz boleh ulaskan? Baik. Tajuk ni memang selalu saya bincang dalam mana-mana kursus ataupun kuliah yang saya buat, ya. Betapa pentingnya kita merancang harta selepas kita mati. Kan, sebab apa? Kata ulama, harta ni akan jadi 3. Terbagi pada 3. Pertama, kalau kita makan jadi najis, taik lah. Kedua, kalau kita simpan, dia akan jadi rebutan. Ketiga, kalau kita infak, derma, itulah harta kita sebenarnya. Jadi bila kita tidak menjelaskan harta tu, maknanya kita simpan, bila kita mati, jadi rebutan kepada waris. Terutamanya harta yang kekal, contohnya rumah, kereta, maknanya kekal tu dalam bentuk sifat dia lah. Kalau duit kita boleh bahagikan. Jadi kalau rumah tu macam mana nak bahagikan? Anak ada 10 orang ataupun 5 orang. Jadi di situlah akan menjadi masalah bila satu pihak nak kekalkan rumah tu, sayang, memori dan sebagainya. Satu pihak lagi kata kita kena jual rumah tu sebab orang lain pun nak hak dia juga di sudut faraid. Maka pentingnya perancangan kat situ ialah sebagai seorang bapa, dia kena bertindak adil. Islam pun melarang seorang ayah atau ibu bertindak tidak adil antara anak-anak dia. Kalau seorang dapat, semua dapat. Kalau seorang tak dapat, semua tak dapat. Jadi memang kita tak salahkan faraid. Faraid itu hukum sistem Islam untuk memberi keadilan kepada semua orang. Tapi alangkah baiknya jika seorang itu, kata Nabi, kalau dia terbaring di tempat tidurnya 3 hari, lebih daripada 3 hari, maka tulislah wasiat, letaklah di bawah bantal dia. Itu sunnah Nabi. Tujuannya untuk mengelakkan pergaduhan lah. Maka pentingnya perancangan supaya mengelakkan kesulitan kita di dalam kubur nanti bila ada dalam kalangan waris yang bergaduh kerana harta yang kita tinggalkan. Macam Ustaz cakap awal-awal tadi, SPJM ni adalah pertubuhan NGO lah. So pertubuhan NGO ni ada dapat dana daripada orang kan. Ustaz pernah tak dapat dana daripada infak yang besar? Kita setakat ni infak dana yang dalam jumlah besar tak adalah. Tapi kalau daripada sumbangan yayasan tu adalah, itu pun dalam keadaan sekali je lah macam tu kan. Dalam sekitar 20,000 macam tu je lah. Selain daripada tu, sumbangan daripada orang ramai dan juga sumbangan daripada syarikat sendirilah yang kita menaja. Mana-mananya kami ada Nur Fatah Group ni, ada rangkaian syarikat yang hasil daripada itulah sebahagiannya, ataupun antara yang kalau tak cukup kita akan top up dengan duit company lah untuk menjalankan kegiatan pengurusan jenazah ni. Fatah Group ni dia company besar ke atau company enterprise Ustaz? Sdn Bhd. Sdn Bhd. Okey. So yang kecil-kecil tu contoh apa company bawah Fatah Group? Saya setelah kita bina Nur Fatah Training Consultancy tahun 2012, saya telah buka Tahfiz Mahat Tahfiz Nur Fatah tahun 2015. Yang ni lah. Yang ni lah yang beroperasi di sini dan sedang dibangunkan di Mido Perak satu lagi. Kemudian kami buka satu company Nur Fatah Electrical dan Econ dan Electrical Services. Itu syarikat untuk kontraktor Econ lah. Kemudian kami buka Nur Fatah Publication. Kita terbitkan buku. Dan juga Nur Fatah Deans Enterprise yang meliputi urusan produk-produk yang kita keluarkan lah. Antaranya baju ke, kopiah ke, ataupun kit jenazah. Itu antaranya lah.
Jadi bila kita dah berjalan selama berapa lama, saya telah menubuhkan pula Nufatah Group Sdn Bhd tahun 2021 untuk menghimpunkan semua syarikat kecil ni di bawah satu bumbung je. Jadi syarikat kecil ni kita dah mula dah tutup sebab kita nak fokus pada satu company je. Antara yang dah ditutup ialah Nufatah Aircon dan Electrical di bawah satu bumbung. Yang lain dalam proses untuk ditutup. Okey, itu sahaja soalan daripada saya. Terima kasih Ustaz sebab dah meluangkan masa yang agak panjang ni untuk perang ni. Itu sahaja daripada kami. Terima kasih Ustaz Rafi'i. InsyaAllah. Itu sahaja. Terima kasih Ustaz. Okay, baik. Terima kasih.